Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Kebetulan pada malam ini ialah malam nisfu Sya'ban. Walaupun tidak ada riwayat tentang amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban, tetapi terdapat riwayat-riwayat yang sabit pada kebanyakan para ulama berhubung dengan fadilat malam Lailatul Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya innallaha la yattali'u fi lailati an-nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrik aw musyahid. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya, semua hamba-hambanya yang beriman, kecuali yang musyrik ataupun yang musyahid, yang memutuskan silaturahim, yang berbalah sesama muslim tanpa sebab yang benar, yang ini tidak diampunkan oleh Allah. Hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang sebahagiannya terlalu dhaif, ada yang dhaif sahaja, menyimpulkan kepada kita pada malam nisfu Sya'ban merupakan satu malam yang mempunyai kelebihannya. Oleh kerana itu, maka para ulama sejak daripada dahulu mereka menggalakkan untuk kita memperbanyakkan doa ataupun beramal dengan apa-apa amalan yang baik pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada hadis khusus yang menyebut kena baca Yasin 3 kali ke, doa tertentu ke, ia tidak ada. Tetapi secara amalan secara umum, untuk satu orang berdoa, satu orang kalau nak membanyakkan bacaan Al-Qurannya, ataupun untuk dia salat dan seumpamanya, adalah sesuatu yang baik, kerana pada malam ini ada malam yang mana Allah melihat pada hamba-hambanya. Allah melihat pada hamba-hambanya pada tiap-tiap malam dan sentiasa. Maksudnya Allah memberikan kurniaan kelebihan. Kalau kita kata tak apalah aku tengoklah, tu macam mana? Bukan maksud sebelum tu tak pernah tengok, tapi maksud akan memberikan pemerhatian dan kurniaan. Maka dengan itu pada malam ini, malam yang sepatutnya juga semua kita berdoa dan membanyakkan perkara-perkara yang baik. Diperoleh memanglah tak ada lah amalan 3 kali itu, 3 kali ini tak ada lah. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut di dalam Fatwa Mu'asarah, kitabnya, itu sebagai amalan yang bid'ah, kata dia, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kerana itu tak ada. Tapi secara umumnya kita tahu setiap orang malam ni dia doa banyak-banyak, dia buat benda yang baik, ialah sesuatu yang tersebut di dalam hadis.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna walidatan sauda kana laha khiba'un fil masjid fakana ya'tini fatahaddathu 'indi al-muttafaqun alaih. Hadis ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia merupakan satu hadis yang lebih agak panjang, walaupun tidak begitu panjang, tapi ini merupakan potongan yang satu potong daripada hadis tersebut. Hadis ini menceritakan tentang al-walidatus sauda, gadis hitam, black girl, gadis hitam, kana laha khiba'un fil masjid, yang dia pernah ada khiba'un fil masjid, yakni khemah di dalam masjid. Dia terjemah tuan-tuan tu apa? Khemah. Terjemahan Indonesia apa? Tenda. Tenda tu tent, khemah dalam masjid. Fakanat ta'tini fatahaddatsu 'indi, dia adalah dia datang kepadaku dan berbicara dengan aku. Yakni siapa yang cerita ni? Aisyah radhiyallahu anha. Yakni gadis ni datang dan bersembang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ni, kalau potongan ini, potongan riwayat ni tak ada perbuatan Nabi dan tak ada perkataan Nabi. Yang ada di dalam riwayat ini apa dia? Cerita tentang gadis hitam. Habis kenapa masukkan ni? Bagaimana ada kaitan dia dengan Nabi? Kaitan dia dengan Nabi ialah kerana dia buat khemah dalam masjid Nabi, dan Nabi SAW tidak melarang dia. Kata-kata kau buat keluarlah khemah ni. Jadi dari sudut itu, dalam hadis ini mengandungi makna iqrar ataupun pengakuan Nabi SAW terhadap tindakan yang dibuat oleh gadis ni. Aisyah, isteri Nabi, Aisyah tak kata lepas dia pasang ataupun dia buat, Nabi suruh dia buka. Sebab apa? Sebab nanti saya akan sebut kenapa penting hadis ini di sisi para ulama. Hadis ni, gadis ni asalnya dia, of course lah, kebanyakan pada zaman Nabi mereka semua berasal daripada bukan orang berasal agama Islam. Mereka menganut Islam. Tak ramai budak-budak yang lahir mak bapak Islam, tak ramai. Semua mereka masuk Islam. Cuma ada yang dia masuk, bapak dia pun masuk. Ada yang suami masuk, isteri pun masuk Islam. Ada yang suami saja, ada yang bapa saja, ada yang anak saja. Ini kita kena tahu keadaan pada zaman Nabi SAW. Sebab itu kalau zaman Nabi, kalau semua orang masuk Islam bin Abdullah, semua sahabat bin Abdullah. Tak tahu nak kira, semua pakai bin Abdullah belakang. Umar bin Khattab, Khattab tak masuk Islam, Umar bin Abdullah. Semua tak masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Jahal pun ada. Ikrimah anak dia masuk Islam. Nama dia Ikrimah bin Abi Jahal bin Amr bin Hisham. Tak kata Ikrimah bin Abdullah, sebab pak dia Abu Jahal. Abu Jahal teruk, takkan nak buat nama pak. Yang teruk pak dia, bukan dia. Tapi hakikat dia adalah anak kepada pak dia. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Seru mereka berdasarkan nama pak mereka, bin pak mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Kalau semua orang masuk, kita pergi buah jadi bin Abdullah, peninglah.
Habis sahabat Nabi semua bin Abdullah. Kita pun tak tahu. Nabi tak apalah bin Abdullah, memang Abdullah Nabi itu bapa dia asal Abdullah. Menunjukkan bin Abdullah bila masuk Islam ni, ini amalan di tempat kita. Bukan amalan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu lama dah saya sebut benda ni. Ada orang kata ni habis kalau bin Arumugam, bin Ram, semua nama, iyalah bin, bukan nama dia, nama dia kita ubah pasal dia Muslim. Nama bapa dia nak ubah, bapa dia tak masuk Islam. Melainkan kalau bapa dia masuk Islam, bapa dia ubah nama dia, tak apalah, bapa dia tak ubah. Macam mana pun, walaupun kafir bapa dia, anti Islam pun, dia tetap bapa dia. Sebab itu yang selalu kita baca, Allah kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua ibu bapa kamu bersungguh-sungguh nak bagi kamu syirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya, jangan kamu taat pada mereka berdua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbuat baiklah, bersahabatlah dengan mereka di dalam urusan dunia, dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Pak dia, ini kita nak kena ubah. Sebahagian daripada amalan itu tak tepat. Dulu bila saya cakap benda ni masa awal, dulu masa saya jadi mufti, first time, masa tu muda ya, 35, saya beritahu masuk Islam kekal nama bapa, nama sendiri tak berubah. Ada ibu daripada Sabah hantar kat saya email. Dia kata saya ucap terima kasih sangat kerana saya ni kecil hati, anak saya kalau dia masuk Islam tak apalah, nama kami semua dia buang, sedangkan kami masih sayang kat dia. Bapa dia kecil hati. Kau anak aku tiba-tiba kemarin dah jadi anak Abdullah. Kalau Abdullah tu Perdana Menteri lagi tak apa, tu pun tak boleh lah maksudnya. Kita ada benda yang diamalkan dalam masyarakat kita bukan mestinya betul, walaupun di-endorse oleh otoriti agama di setengah tempat. Baliknya bukan otoriti dalam hal-hal penghujahan ilmu, baliknya kepada dalil. Baliknya kepada dalil. Jadi tapi tak apa, sebab itu diboleh kita kata kekal lah, boleh kekal nama dia, nama pak dia. Hatta nama dia nak kekal tak apa, dia tak boleh mesti nama Arab, bukan mesti nama Arab. Awang ada orang Melayu, ada orang nama Awang, apa kita tak ubah? Awang bukan nama Arab. Boleh tak orang tu masuk Islam dia kekal nama dia David? Boleh. Tak boleh tak? David nama orang putih Kristian, tak ada. David, Daud. Kalau dia nak kekal boleh tak? Cuma barangkali dia tak mau dia terpisah dengan masyarakat Islam, dia pilihlah nama supaya dia known in Muslim society as a Muslim. Itu pun nak tengok lah. Kalau dia duduk di negeri yang majoriti bukan Muslim, dengan nama dia macam tu dia jadi susah kat dia. Dia boleh remain nama dia yang asal selagi nama dia tu bukan kekufuran. Wanita ini, gadis hitam ni, dia daripada bukan Islam. Kemudian dia buat khaimah di masjid Nabi tu. Setiap kali dia duduk, dia mari jumpa dengan Aisyah,
dia baca rangkap puisi. Dia kata wa yaumal wishah min ta'ajibi rabbina ala innahu min daratil kufri anjani. Dia kata pada hari wishah, wishah ni satu jenis perhiasan yang digantung, yang disulam, yang digantung di tengkuk wanita ni, perhiasan. Min ta'ajibi rabbina, dari benda-benda yang ajaib yang Tuhan kami jadikan, iaitulah daripada daerah kufur aku telah diselamatkan. Setiap kali dia duduk, dia baca yang tu. Aisyah radhiyallahu anha tanya dia, apa pasal duk ulang kata lagu ni? Dia kata, dia cerita, dia dulu daripada masyarakat kafir, negeri kafir ya. Depa telah tuhmah dia curi rantai hiasan. Lalu mereka periksa semua dia, tubuh dia, sehingga kepada kemaluan dia mereka periksa, tuduh dia curi. Dalam tuduh dia tu, tiba-tiba Tuhan selamatkan dia. Mari burung macam burung orang sewa kan, alat panggil hadah, kites, burung. Jadi burung tu ludah, muntah perhiasan. Orang kali dia makan makanan tu, dia tertelan. Betul-betul masa dia duk cek dia tengok, hampa tuduh aku, tu dia keluar. Lalu selamat dia. Kerana peristiwa itulah dia lari, dia pergi jumpa Nabi, dan kemudian dia menganut Islam. Jadi setiap kali dia nak duduk, dia bacalah puisi itu, dia rangkap itu. Jadi Aisyah tanya, itu cerita dia. Sebelum saya nak sambung cerita dia, kita tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kala ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebahagian peristiwa tu kita tak berapa suka di sudut kejadian itu. Kita tak happy, kita tak gembira, ataupun mungkin menyakitkan kita. Tetapi kerana peristiwa-peristiwa yang sebahagiannya itu menyakitkan kita, Allah jadikan hal yang lain berlaku. Banyak dalam hidup kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka dengan satu benda, dia baik pada kamu. Tak semua kejadian-kejadian yang pahit itu akan menatijahkan kepahitan dalam hidup kita. Banyak kejadian yang pahit menatijahkan kebaikan dalam hidup seseorang. Berapa ramai orang yang kembali kepada agama kerana sakit, kerana demam, kerana kehilangan harta. Berapa banyak orang yang bangkit bertahajud dan lekat tahajud dengan hidup dia sebab satu kesusahan yang pernah dia lalui, lalu dia bangun bertahajud pada Allah, sehingga hari ini dia bertahajud dengan Allah. Berapa orang yang belajar bersedekah kerana satu kesusahan yang dia lalui. Sebab itu hidup ni, urusan hidup ni kita tak tahu. Besar mana kita, pandai mana pun kita. Pandai orang kata ya, kita bukan tahu apa nak berlaku ke depan. Berapa banyak orang yang pandai, tergelincir ia. Berapa banyak orang yang kita sangkakan tangkas, tewas dia. Sebab itu apabila kita melafazkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain, kita lafazkan sungguh-sungguh Ya Hayy
Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, baikilah urusanku kesemuanya sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Kalau Allah tidak serahkan kita kepada diri kita dan urusan kita berada di tangannya, kita selamat insyaAllah. Walaupun dunia mencaturkan kita tewas, kita tidak tewas. Walaupun manusia mungkin nampak telah tewas kita, penghujungnya kita tidak tewas. Tapi kalau Allah tidak mengatur urusan kita, serahkan kita pada diri kita, kita mungkin rasa kita menang, tapi akhirnya kita menyesal terhadap kejadian yang kita tersenyum mengenainya. Kalau Allah aturkan kita, mungkin kita bersyukur dengan kejadian yang dahulu kita menangis kerananya. Itu makna ubudiyah, penyerahan diri, tawakal pada Allah. Tak perlu nak pergi hengguk-hengguk buat zikir ho-ha-ho-ha. Makna tauhid, makna tawakal, dia bukan dengan pakai serban pergi lompat-lompat. Dia berada dalam dada kita, yang tidaklah kita dapat mencapainya melainkan dengan melalui keinsafan, syukur, istighfar, tahajud, sujud. Wanita ini, hal itu berlaku kepada diri dia. Dia duka cita dengan apa yang berlaku padanya, tapi akhirnya dia menganut Islam. Dia buat rumah, dia di dalam masjid Nabi, khemah dia dalam masjid Nabi SAW. Bila dia buat khemah dalam masjid, ada beberapa hukum yang dibincangkan oleh para ulama, yakni khususnya para fuqaha. Yang pertama ialah seorang boleh tidur dalam masjid, lelaki ataupun perempuan boleh. Kalau tidak, Nabi laranglah dia. Tapi itu tengoklah pada pengurusan masjid lah. Zaman tu ahlu suffah, mereka yang duduk, Abu Hurairah, kawan-kawan dia pun bukan ada rumah, mereka duduk di tepi masjid Nabi tu. Nabi ada orang hantar makan, Nabi bagi kat mereka. Mereka full time student, main mengaji dengan Nabi. Nabi bercakap, Nabi apa, mereka dengar, mereka riwayat. Orang lain bagi mereka makan, beasiswa daripada orang lain. Mereka ni duduk di masjid Nabi, tidur di situ. Wanita ni pun tidur di situ. Oleh kerana hadis ni membabitkan seorang wanita, para ulama berbincang tentang wanita haid yang ada di dalam masjid. Nabi tak kata kat wanita ni, kamu tak boleh buat khemah, nanti kamu haid, kamu nak pergi sewa mana, dulu bukan ada hotel. Hadis ni telah diistidlal, telah dijadikan dalil oleh sebahagian para ulama yang memegang mazhab wanita haid boleh masuk di dalam masjid jika sekiranya dapat menjaga kebersihan masjid. Kalau tidak, tentu Nabi bagi tahu kat dia, buat khemah boleh, masa haid kena keluar. Ini menjadi pandangan sebahagian dari kalangan muhakkikin atas alasan hadis ni.
Of course dalam mazhab Syafi'i dan selainnya mereka tidak membenarkan. Saya bagi tahu sebahagian tu artinya ada fuqaha lain yang tak membenarkan, ramai di kalangan fuqaha tidak membenarkan. Mereka yang membenarkan atas alasan apa? Alasan dia salah satunya inilah saya nak bagi tahu. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, Andalus, Spain, terkenal kitabnya Al-Muhalla. Andalus dulu melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Cordoba tu tentu sebut Qurtubi, Cordova, Al-Ashbili, Sevilla. Ramai tokoh-tokoh. Sekarang ni orang Islam tak tahu. Dia kata bola sepak Spain lawan kalah dan menang. Itu empire Islam di situ. Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, bukan Ibnu Arabi yang satu gitu. Ni Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Dia ada dua, satu Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi yang sufi itu. Seorang lagi Al-Qadi Abu Bakr Ibn Arabi, yakni faqih, mufassir, alim dalam mazhab Malik, anak murid kepada Al-Ghazali rahimahullah. Ini orang Andalus. Ibn Hazmin terkenal dengan mazhab Al-Zahiri, Ahli Zahir, dengan bukunya yang cemerlang Al-Muhalla. Muhalla ni kitab mazhab Zahiri. Brilian dia. Baca dia, banyak manfaat buku. Tuan-tuan, kalau kita tak ta'assub, kita baca semua buku. Dia pun tokoh umat juga, Abu Muhammad Ibn Hazmin. Setengah orang ni tengok buku mazhab lain takut dah. Saya masih ingat lagi satu orang tokoh ada jawatan besar dalam agama. Nak beli satu buku, saya ada di Ma'arad tu, dia tokoh. Dia tanya orang tu, ni buku mazhab apa? Orang tu kata, kenapa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i boleh beli. Kalau hak takut tu kau adik-adik kita ni tak apa, tokoh, beli, bacalah. Bacalah mazhab Malik pun, bacalah mazhab Hanafi pun. Di Perlis kita tak anti mazhab, kita bagi tahu. Kita melihat semua mazhab. Kemudian kita mengambil manfaat daripadanya. Ada orang bincang dengan saya, dia kata, apa sebab Perlis macam tu? Saya kata, negeri awak pun macam tu dah. Cuma bab muamalat, bank-bank Islam yang perbankan Islam yang bodoh pakai tu, bukan mazhab Syafi'i yang sebahagian besar daripada qaul dia. Cuma hampa semua tak tahulah, sebab hampa tahu luluh sudah pinjaman aku. Pandangan-pandangan yang digunakan dalam sektor-sektor perbankan sebagai Ibn Taimiyah punya pandangan. Hampa tak kata aku hari ni Wahabi pasal pinjam duit bank. Cuma kami ni beza sikit dengan hampa. Kami dalam muamalat pun lihat macam-macam mazhab, dalam ibadat pun kami lihat berbagai mazhab. Hampa dalam ibadat satu mazhab, dalam muamalat macam-macam mazhab, macam-macam juga, dua-dua hukum belaka. Lagi 5 tahun lagi hampa berubah juga macam kami. Panjang umur kita tengok. Covid baru mai baru ni pun pakai ubah dah, kan? Ambil kaul-kaul yang lain. Ibn Hazm Al-Andalusi, dia menyatakan bahawasanya dia antara orang yang berpendapat wanita boleh haid, boleh masuk ke masjid. Antara alasan Ibn Hazmin ialah, di samping hadis ni, alasan Ibn Hazmin dia kata Nabi SAW tak bagi wanita haid tawaf. Wa alla tatufil bait, jangan kamu tawaf Kaabah.
Kalau sekiranya wanita haid tak boleh masuk masjid, Nabi tak habaq, tak boleh tawaf. Nabi habaq tak boleh masuk masjid pasal Kaabah duduk dalam Masjidil Haram. Tapi dia tak habaq tentang masuk masjid tu, terus dia habaq tak boleh tawaf. Kata Ibn Hazmin, patutnya kalau tak boleh masuk, tu usah kata tawaf, nak tawaf macam mana masuk pun tak boleh. Tapi dia terus habaq jangan tawaf. Artinya dia tak sebut jangan masuk. Kalau memang tak boleh masuk, hang tak boleh tawaf sebab hang tak boleh masuk. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham tentang mazhab Zahiri? Bukan saja mazhab Zahiri, ramai lagi tokoh-tokoh lain dan fuqaha menyokong pandangan-pandangan ni. Jadi siapa wanita yang haid dia tak mau masuk masjid, tak payah masuk. Itu juga kaul yang disebut dia ramai para fuqaha. Siapa yang nak masuk masjid, dia masuk bersyarat, iaitu dapat menjaga kebersihan. Oleh kerana ada khilaf di kalangan para fuqaha menyukai kalau dah ada khilaf macam ni, kalau tak ada keperluan tak payah masuk lah. Pasal apa nak masuk masjid? Tak ajar nak pergi lepak-lepak, tak payah lah. Tapi kalau dia haid, dia masuk nak dengar kuliah, dia masuk kerana ada urusan, di sana ada kaul yang seperti ini. Bagi satu orang, oh hampa masuk, aku tak mau, tak payah masuk, pegang pada kaul itu. Bagi yang masuk, dia masuk dengan kaul ini, dia masuk. Ini amalan peribadi antara dia dengan Allah. Pihak jawatan kuasa masjid tak payah nak cek benda ni. Ni puan ni haid ke tak? Tak payah masuk nak pergi ke dia. Benda-benda sifat amalan peribadi ni kita tak pergi masuk campur banyak. Bukan dah kerja. Sebab tu saya kata diperlih ni. Siapa nak tawaf, siapa nak kunut, dia kunut lah. Kalau dia percaya subuh dah kunut, dia lepas semayang, dia semayang subuh dalam masjid, dia kunut lah. Tapi bila dia ikut imam, imam tidak kunut. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti, ikut imam. Tok imam tak kunut, pentadbiran. Kerana kaul itu yang dipilih di dalam fatwa negeri Perlis sejak dahulu. Bukan sejak zaman kita ni. Sejak berapa mufti dah itu fatwa. Jadi tak imam tak kunut lah. Dia kata Perlis tak kunut, dia kata sesat. Pandai hang tambah. Tapi itu Perlis kunut daripada kesat. Orang yang kunut, orang yang tak kunut macam mana? Di negeri-negeri yang larang, di negeri-negeri yang wajibkan imam kunut. Had negeri had tu imam dia kalau tak kunut, dia nanti kena apa? Dia nanti kena tindakan. Dia pun tak kata wajib. Katanya dia pun kata seperti menaqau dalam mazhab Syafi'i. Okey. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Al-busaq daripada Anas bin Malik radhiyallahu an katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'ah. Spitting, ludah di dalam masjid adalah is a sin, adalah satu dosa. Kafaratuha dafnuha. Nak padam dosa tu macam mana? Kambuih dia, cuci dia lah. Pasal apa Nabi sebut dafnuha? Ni hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab zaman dulu tak ada kapet, lantai dah apa? Pasir. Kalau ludah, dosa dalam masjid.
Cara dia korek masak rambut dia pendek. Tapi kalau ludah tak kapet, macam mana kalau ludah tak kapet? Macam mana nak padam dah? Cuci kapet dah. Kalau siapa duk sujud duk bau lagi ludah dia, berdosa dah. Bukan saja ludah, apa saja yang mengotorkan masjid, hingus kita ke, kaki cekam kita ke, ada tak? Apa sajalah kotor dalam poket kita ke, kita bagi tumpah dalam masjid, wajib cuci balik. Jika tidak, khati'ah, is a sin, ia adalah satu dosa, kena cuci balik. Sebab tu siapa-siapa yang main masjid tu kadang-kadang, zaman Nabi tak apalah basah-basah pun, zaman lah dah kapet, pijak kaki daripada mana-mana main nak masuk masjid, tengok dulu ada tai ayam ke, ada tai lembu ke, pijak kapet. Orang lain sujud, tu dia, sejak bila aku belah lembu pula. Kita nak pergi majlis mana-mana, kita jaga wangian kita. Main masjid sebagai orang dia tak jaga. Sekarang ni negeri kita boleh kira, saya sebut tuan-tuan, negeri kadang negeri sejuk macam negeri Arab lah. Oi, bau stokin dia pening kita. Musim sejuk bau stokin. Itu saya cerita tuan-tuan, orang masak main masjid dengan baju masak tu, negeri hak sejuk, siap bau kari kepala kambing dengan lekat di baju. Ni masuk bab apa tuan-tuan? Masuk bab ta'zim hurumatillah. Quran kata apa? Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Sesiapa yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Sesiapa yang membesarkan penghormatan tempat-tempat mulia, yang tempat-tempat mulia Allah, macam masjid ni, fahuwa khairun 'inda rabbih, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, itu lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Masuk nak pergi masjid, pakai elok sikit, tanda menghormati orang tuan-tuan. Main masjid, kadang-kadang saya sebutlah, orang nak setuju tak setuju kena sebut. Orang di airport orang tak isap rokok, di bangunan kerajaan orang tak isap rokok, main masjid isap rokok. Setengah orang dia kata, Allah, kita isap pun tak jadi apa pun. Orang tua-tua kata hari mai ke depan, dia tak mai ke belakang. Hari ni dia cakap pandai, dia belum tahu besok apa yang Allah buat dengan kerengkung dia dan jantung dia. Panjang umur kita tengok orang-orang jenis ni, masa duduk hisap dengan kawan-kawan dia tu sakanlah bersembang kan, dia pun marah kita hisap juga. Tapi dia tak tahu apa yang akan Allah lakukan kepada dia nanti. Tidak hari ini, besok, tidak besok lusa, tidak lusa ada lagi hari, tak pun pada hari dia berdiri di hadapan Tuhan, tidak menghormati hurumatillah, tempat-tempat yang Allah muliakan. Kadang-kadang walaupun di luar masjid, kita pergi ke tanah haram, kan senang. Orang himpun duit ber3-4 tahun sebagai orang nak boleh pergi Mekah. Kita tengok turun daripada hotel balik pada masjid, isap rokok begitu. Arab tu kadang-kadang dia kata ayah haram ni, dia kata kat kan, dia kata kat apa, kat orang yang hisap tu kan.
Haram ya syekh, haram ya syekh, haram kata. Dia pun buat tak tahu. Dia pergi seolah-olah Tuhan ada di luar Masjidil Haram tu dengan Tuhan nak diminta di Masjidil Haram tu lain-lain. Kau tak hormati tempat-tempat haram. Manusia ni pendosa kita semua, tapi bila mai Ramadan kita jaga. Sebab apa? Sebab hormat bulan yang Tuhan muliakan. Bukan kata bulan lain tu tak berdosa, berdosa juga. Tapi menghormati, ada hormat. Buat salah depan orang, salah. Tapi bila mai depan ibu bapa, depan orang alim, depan orang soleh, kita jadi tertib baik. Bukan kerana apa? Kita munafik ke apa? Bukan kerana nifak, kerana menghormati. Kerana adab. Beradab dengan Tuhan. Luang kawasan masjid, hisaplah sampai hangit hidung pun. Bukan kata boleh, bukan saya kata boleh. Haram-haram lah juga. Tapi at least sekurang-kurangnya ada nilai hormat pada Allah Ta'ala. Beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis ni, hadis larang apa? Ludah dalam masjid ni timbul perbincangan sebab dalam hadis lain Nabi kata tentang orang sembahyang, Nabi fal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Hendaklah dia kalau dalam sembahyang dia nak ludah hari tu kita baca ludah belah mana? Ludah belah kiri. Ludah Nabi kata di belah kiri atau di bawah kakinya yang kiri. Kata boleh pula. Bila ada hadis yang bertentangan dengan hadis dengan macam ni, nampak zahirnya bertentangan, dia taufiqkan, dia gabungkan hadis itu. Dia gabung apa? Kena tengok. Tak mungkin Nabi cakap benda yang bertentangan. Kita yang faham bertentangan, Nabi tak mungkin cakap yang bertentangan. Yang ni dia panggil muskilul hadis. Imam Syafi'i tulis kitab Ikhtilaful Hadis, Mukhtalaful Hadis. Hadis-hadis yang nampak bercanggahan pada zahirnya, tapi ia tak bercanggahan apabila dikaji. Kata mereka, larang ludah dalam masjid. Yang kata ludah di belah kiri itu ialah kalau semayang di luar masjid, di rumah kita, di tempat lain, tak apalah ludah belah kiri di rumah kita. Itu pun terikat dengan undang-undang yang lain lah. Dah tahu isteri kita duduk tidur belah kiri, puih pi ludah dia. Kawan duduk tengah tidur, tengok-tengok, kenapa ludah? Abang semayang tahajud lah. Tak boleh lah. Kalau dah ludah belah kiri ada orang, jangan ludah bawah kiri, ludah di bawah kaki. Wallahu a'lam. Azan. Saya buka udah soalan. Saya jawab ada beberapa soalan banyak ni, tapi saya jawab yang mana sempat. Ni adakah menceraikan isteri nusyus itu satu kebaikan? Seorang suami mencerai isteri yang nusyus ni ada beberapa keadaan. Jika sekiranya tak boleh dibaiki, dia cerai, tapi itu pun melalui proses ataupun melalui steps, langkah-langkah yang Allah nasihatkan. Walaupun kalau dia cerai terus pun sah, tapi Quran mengajar berapa langkah. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabtaghu 'alayhinna sabila. Wallati takhafuna nusyuzahun, wanita-wanita yang kamu bimbang nusyus mereka. Nusyus ni isteri yang tidak mentaati ataupun menderhaka suami dalam perkara yang wajib dia taat. Dalam perkara yang tak wajib dia taat, tak termasuklah suami suruh dia buat benda tak senonoh ataupun salah segi agama, dia tak taat, tidak termasuk di dalam nusyus. Wallati takhafuna nusyuzahun,
wanita-wanita yang kamu, isteri-isteri yang kamu bimbang nusyus mereka, fa'izuhun. Nabi tak bagi nasihat. Nabi Allah sebut dalam Quran bagi nasihat, ni ayat Quran. Wahjurun fil madaji', tinggalkan tempat tidur mereka. Mula bagi nasihat, kalau nasihat dah cukuplah. Dengan perempuan nasihat-nasihat sikit dia bagi. Kalau bagi nasihat dia tak makan. Dia tak Allah nak bagi nasihat, hang lagi teruk pada aku misalnya kan. Itu demam ada orang perempuan dia macam tu. Itu sebenarnya dia macam ni lah. Nak menikah ni dia banyaklah step. Kita menikah hak padan dengan kita tu sekufu tu. Bukan kata tak sah nikah yang lain. Lepas tu kita ada meminang, tengok. Allah bagi ketua keluarga tu, dialah yang cari rezeki, nafkah. Sebab tu kata Quran kata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, lelaki, qawwam. Qawwam ni qama yaqu, qawwam, qawwama. yakni dia mengurus, mentadbir, mengatur urusan wanita di atas kelebihan yang Allah jadikan pada lelaki tu. Lelaki dia lebih, tentu dia atur. Tengok tubuh dia, dia lebih kuat, dia lebih berani, dia tak takut. Tu macam saya kata, kalau lelaki pun takut, dia tengok ular naik atas belakang bini dia, tak boleh lah. Tengah malam benda bunyi, dia yang takut, dia berkecil bini dia, abang takut lah. Patutnya bini dia duduk belakang dia. Dengar bunyi ada hantu, laki lagi takut pada bini lagi. Bini dia pergi ke depan saat nak tengok, tak ada lah, abang boleh tidur. Teruk punya suami macam tu, boleh pencen letak jawatan. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd, Allah lebihkan lagi. Wa bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang Allah, di atas harta yang mereka belanjakan. Kalau dihidup makan duit isteri, masa bila isteri nak hormat dia? Dia yang patut bagi kat isteri, dia tak bagi. Dia duk pergi mana apa, duk pergi bawa jebak tahan burung apa. Lagi marah lah orang tahan burung ni. Dapat duit ke tahan burung? Ha? Sabar saya tengok orang yang tahan burung ni. Tahan burung, kita lalu duduk senyap. Buat apa bang? Tak ada apa tu. Jaga kawasan ni, tanam pokok lah. Tak dah tu. Buat apa? Tak ada apa tu. Siapa duduk tahun ni? Tahan burung. Oh, burung tu banyak je duduk turun kawasan saya. Saya pergi tengok di kedai tadi RM8 seekor. Ha? RM8 boleh lah kalau dia jual burung tu, kok ada orang nak bela ke apa kan, berjam nak dapat RM8 tu. Pergi tanam pokok lah kot, dapat berapa boleh. Pergi mancing kalau betul dapat buat balik rezeki tak apa, tak ada pasal duduk tengah. Lelaki membelanjakan wa bima anfaqu min amwalihim, belanjakan. Sebab tu wanita dia kata, sebab tu laki ni dia, kita ni bapak ni apa dia? Wali anak perempuan kita. Wali tu maksud apa? Bukan boleh terbang. Wali tu maksudnya protector. Kita pelindung. Bapak melindungi anak perempuan, suami melindungi isteri. Kita lindung dia, kita cari makan pada dia, sakit demam dia, ketakutan dia. Tiba-tiba dia derhaka kat kita, memanglah melampau. Tapi kalau dia duit dia kita makan, semua hak dia kita makan, kerja dia buat, kita duduk tidur saja, bangkit-bangkit kata hang derhaka kat aku tu. Nak neraka mai kat mana? Dia tak buat kerja. Nak tengok dulu. Okey, tak apa. Kata suami menunaikan tanggungjawab dia, then isteri derhaka. Fa'izuhun, nasihatkan mereka. Wahjurunna fil madaji', tinggalkan tempat tidur mereka.
tak usah tidur dengan dia. Kalau tak usah tidur dengan dia, dia tak apa. Misalnya kalau isteri ni halus perasaan dia, sedih suami tak tidur dengan dia ada 2 malam, pergi tidur kat lain. Melainkan suami tu tak steady kan. Aku lega kata lelaki aku tak tidur dengan aku dah, kata serabut dia dah. Dengar dia berdengkur pun aku tak lepi dah kan. Misalnya. Taklah kan. Tapi kalau wadribuhun, pukul mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bukan pukul tu bukan bagi cedera, ambil kayu sugi sikit, tanda kita bersungguh. Bukan kita nasihat dah. Apa? Tempat tidur dah tinggal dah. Ni hari pukul ni. Pergi ambil siap bubuh dengan black belt, berikat pinggang apa, pergi cari bini dah. Agama bukan begitu. Pukul tu bagi menunjukkan kesungguhan, ghairal mubarrih, tanpa mencederakan kata. Tapi kalau tak perlu pukul, tak payah pergi pukul pukul buat apa. Tapi kalau semua isteri ni jenis ketegak, tak mau, tak ada apa, suami dia ketegak, suami dia nak simpan tak boleh, tuan-tuan nak ketegak. Nabi kata, Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika lelaki panggil perempuan, suami panggil isteri ke tempat tidurnya dan dia enggan, malaikat laknat sampai ke pagi. Pasal apa? Pasal lelaki ni itulah tempat dia untuk dia mendapatkan yang halal. Lepas tu isteri tak mau, sakit kepala dah. Melainkan isteri dia tu haid, ataupun isteri dia baru bersalin, sakit. Cuma wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gawilah isteri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Taklah kata bila boleh bergaul dengan isteri tu, bergaul dengan isteri sampai ke orang tu separuh nyawa. Dia dengan cara yang baik, dengan cara yang kedua-dua pihak suka. Kalau isteri tu jenis tak keluar rumah, tak tentu kalau pergi dengan mana, tak boleh, out of control and beyond your ability untuk kontrol dia, better letak jawatan. Kau tanya saya, tak boleh nak kontrol dia. Saya dengan ini meletakkan jawatan saya sebagai suami, tulis kat dia. Itu bahasa rasmi tak rasmi. Bahasa pejabat lah, bahasa fiqahnya, aku ceraikan kau, aku ceraikan kau. Setelah mengambil kira lah semua tu, jangan balik-balik. Mufti kata nak pergi mana awal kan? Tunggu Ustaz, nak balik cerai malam ni. Nanti dulu. Dengar saya kata daripada awal tu. Saya mengalami depression disorder, apakah ubat secara spiritual? Yang ni ada video yang saya cakap lah, rasa boleh tengok, saya tak ingat bila. Cumanya beginilah, orang depres ni cakap kita senang lah, tapi orang yang lalui bukan mudah, dia serabut. Saya selalu sebut tentang kadar bebanan itu dengan kadar kita melihat bebanan. Kadang-kadang bebanan tu kecil, tapi kita pergi nampak besar, dia jadi besar. Di mana diri yang kita letak? Kucing kecil pada kita, besar pada tikus. Pasal dia tikus. Masalah dalam dunia ni, bila kita rasa hidup kita keseluruhannya dunia ni besar, tapi bila kita sandak pada Allah, kita yakin ada akhirat, ada syurga, kita yakin kalau kita doa nanti Allah akan buka, kita akan melihat dunia lebih ringan. Tapi benda tu tak semudah just like that. Memerlukan ditanam, kemudian perlu, sebab tu datangnya istighfar. Allah tambah kuatan ila quwwatikum. Tuhan tambah kekuatan di atas kekuatan kamu bila istighfar.
Astaghfirullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Lazimi. Kadang kita cerita orang mungkin lazimi dia. Bukan baca dengan tak faham, tapi lazimi dia dengan menghayati maknanya. Dengar video hak satu gitulah. Ada orang pelih pergi jadi ustaz di negeri entah berantah. Katanya sambut maulid serupa buat perkampungan sunnah. So apa komen mufti? Dia semua benda kena ta'rif. Diperlih musim maulid, kita ada buat program, ada zikrul rasul, kita cerita tentang rasul, kelahiran dia, perjuangan dia. Kalau sambutan tu masuk satu hari yang kita ada puasa, bacaan tertentu apa, tak ada lah di negeri kita, Nabi tak buat. Tapi kalau mari musim maulid yang dikatakan bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, pada sebahagian para ulama, hari kelahiran Nabi ni khilaf. 12 itu bukan pendapat yang paling kuat, tapi ulama-ulama dah sebut apa tarikh, boleh lihat. Cumanya kita cerita tentang maulid, kita cerita tentang Nabi, kelahiran Nabi dan seumpamanya, ini adi, satu benda yang biasa. Kita lalu ke Masjid Alwi, ni Masjid Alwi. Kita lalu musim Rabiul Awal, kita kata pada bulan ni dikatakan Nabi lahir, kemudian kita cerita sirah Nabi. Adi, biasa. Perlih ada yang tu. Yang tak ada upacara khas, majlis khas, perhimpunan khas, bacaan khas, itu tak ada. Ibadat khas tak ada. Saya di negeri, jika saya seorang penduduk negeri W ni apa? Rakyat negeri W, bolehkah saya menerima pakai fatwa negeri Z bagi saya keluarga? Oh, tuan-tuan, fatwa apa yang tuan-tuan nak pakai? Fatwa ni, asal perkataan fatwa bukan hak dalam konteks Malaysia ni. Fatwa ni dia kira hak rasmi ni lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi tanya hukum pada satu orang ustaz yang tuan-tuan yakin ilmu dia bagi tahu hukum tu, itu fatwa. Cuma yang tuan-tuan sebut fatwa dalam konteks ni ialah fatwa yang rasmi, yang kerajaan punya. Kalau tuan-tuan duduk nak semayang satu solat, tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tanya satu ustaz, dia bagi tahu, itu fatwa. Sebab dia kata an-nasu ala mazhabi muftihim, manusia di atas mazhab orang yang memberi fatwa kepadanya. Kalau benda tu amalan antara tuan-tuan, antara kita sahaja ataupun kita dengan orang yang kita kenal, dan dia bersetuju dengan pandangan itu, maksudnya di tempat mana pun boleh amalkan fatwa yang kita yakin. Tapi kalaulah perkara berkaitan dengan perkara yang diguna pakai sebagai pentadbiran negeri berkenaan, contoh, tuan-tuan yakin talak 3 jatuh 1 misalnya. Dan ini saya buat contoh dulu, tapi sebut bila contoh. Tapi tuan-tuan duduk di negeri yang fatwa dia talak 3 jatuh 3. Tuan-tuan talakkan isteri 3, isteri pergi mengadu pada qadi kata 3. Dia kata tak qadi, saya percaya 1. Itu kamu punya percaya. Kami memilih fatwa 3. Jadi jatuh 3, tuan-tuan, kerana qadi memutuskan perbalahan antara manusia, yang antara bila-bala. Tapi jika tuan-tuan talak dia 3, aku talak hang 1000, geram aku hari ni misalnya. Isteri kata tu dia, abang dah talak 1000. Dia kata, lepas tu sama-sama menyesal. Tapi dia kata talak 1000 pun sebenarnya jatuh 1 ya. Mana boleh jatuh 1? Isteri dia kata jatuh 1. Tak percaya dengar. Dia pun bagi artikel, bagi apa. Isteri dia pun convince sebagai talak 1, dan dia mengambil itu sebagai dia telah ditalak dengan 1 talak 1 lah. Tapi kalau isteri tak convince, tak kira, abang kata 3, abang kata 1000, saya kira 3, dia mengadu pada hakim, hakim kata 3,
Jatuh jadi 3. Kerana hakim memutuskan perbalahan dah. Okey. Ada soalan orang duk tanya saya ni, saya nak jawab halah ni. Ramai sangat duk tanya. Heboh tentang sekarang ni macam-macam. Zikir lompat-lompat lah. Zikir sujud kat syekh lah. Zikir hu lah. Carilah buku-buku mana-mana. Benda-benda pelik-pelik ni akan ada buku yang kata ada. Hu memang ada kitab yang kata ada. Pasal apa? Allahu la ilaha illahu. Tuhan tidak ada ilah melainkan hu, dia. Jadi hu. Kalau macam tu, Nabi Yunus kata apa? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta. Maka dia pun menyeru di dalam kegelapan, tidak ada ilah melainkan anta, melainkan engkau. Esok main pula anta. Kau ni balas balik benda yang jelas ada. Allah sebutlah. Yang tu dia tak mau. Dia nak pergi cari hak pelik. Kemudian dia pergi carilah qaul ar-Razi lah, apa semua. Yang konteks sebutan mereka itu boleh jadi dia kata gua api pi ambil jadi hu. Lepas tu lepas tu bunyi dalam je. Maqam sampai. Telah berzikir Nabi SAW. Ada orang yang lebih afdal zikir daripada zikir Nabi. Telah berzikir Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Ada mereka buat hal ini. Semua yang terang ni, yang Nabi kata taraktu fikum amrain, dia tak mau. Yang Nabi kata bahawasanya fa innahu man ya'ish min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Siapa yang hidup selepas aku akan melihat perbalahan yang banyak. Kamu pegang sunnahku dan sunnah khulafah. Dia tu semua dia tak mau. Tak syok. Hak Nabi tinggal Quran, tinggalan pusaka Nabi, Quran sunnah tak syok. Dia pergi cari kasut siapa tu, dia kata tu kasut Nabi. Dia pergi cari rambut siapa, dia kata rambut Nabi, dia lelong. Sedangkan pusaka hak derah jelas ni hak Nabi, ini pusaka dia. Pusaka yang ni dia tak minat. I'm not interested. Lepas tu orang tu, ada satu jenis kasut, dia pun jumpa kasut Nabi. Tu dia pakai api. Ada kitab Sahih Bukhari, Nabi punya. Okey, boleh lah. Bahkan kalau baca kerap sikit, dia kata apa? Wahabi. Itu satu hal. Ambil, saya sebut kata, ambil calculation, simple calculation. Kalaulah zikir ya Allah, ya Rahman, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ni semua fadilat dia disebutlah hadis sahih ni. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, dia sebut. Khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, semua Nabi sebut. Ringan pada lidah, berat pada timbangan. Tak menarik. Kalau sebut yang tu, confirm betul. Dia tak? Confirm betul. Nabi tak style. Tak style. Style. Orang kata mana mai? Nak bagi kata boleh tu terpaksa cari kitab yang ni kalau ada lah di sudut kau ni kata ambil yang tu. Yang hadis kata boleh terang tu, yang tu dia tak minat. Dia kata ni dalil la ilaha illahu, ni la ilaha illa anta. Anta. Lepas tu hu bunyi. Esok bunyi anta. Ta. Tengok.
Bila dibenarkan macam-macam kamai. Di atas dalil ada kitab mana sebut, kitab macam-macam. Banyak perkara yang ganjil tuan-tuan akan jumpa di dalam kitab. Tadi kita cerita bab wanita nusyus. Dalam Tabari ada bab tambat wanita yang nusyus. Tapi ulama tak keluarkan. Pasal itu qaul yang pelik. Kerana selain daripada Nabi tidak maksum. Because their words are not divine. Perkataan mereka bukan wahyu. Ditimbang setiap perkataan dengan kitab dan sunnah. Bila tak konsisten dulu, bukan nak mengumpat Jakim, saja nak mengusik dia. Dulu Jakim, lagi Jakim saya pergi mesyuarat, dia akan tanya, Datuk sebut apa tu? Tak apa, saya sebut apa-apa sebelum dia tanya. Dulu Jakim keluarkan fatwa Al-Arqam sesat. Pasal apa? Musyari pergi mengaku masa tu jumpa apa? Jumpa Nabi. Ada dialog lagi dia dengan Nabi, rakam. Putuskan sesat, tangkap kawan tu. Semua operasi dibuat, tangkap di Thailand dengan kesesatan ajaran dia. Sekarang dengan usaha beberapa pihak, berapa kali dah kertas kerja masuk tendang dalam mesyuarat saya ada. Dua usaha juga ada orang masuk nak bagi kata boleh pula yaqazah ni. Tak boleh sekali awak main kertas lain pula. Tak boleh sekali. Saya ingat dah 4 kali dah main. Pergi cari orang tarikat minta. Akhirnya tuan-tuan tengok tu, hak perempuan hak pergi mengaku jumpa Nabi di masjid Nabi tu. Yang Nabi kirim salam kat saya. Kan? Perempuan tu. Ada juga nama aku terselit tu. Ni hak satu ustaz tu yang di Kelantan yang kata Nabi main semayang apa? Di surau dia apa tu? Kalau you benarkan benda ni, semua orang akan buat macam-macam dakwaan. Besok jangan pelik, akan ustaz kata madu hak saya ni malam tadi Nabi main makan. Kalau you nak kod, macam-macam ada orang kata di atas andaian. Sebab tu kalau dalam fiqh ni kata Nawawi, dalam Syafi'i kata, apa kata Nawawi dalam qadha? Apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani? Hatu tak mau pula pakai, cari orang lain pula. Baru ni ada bentang nak salahkan lepas tu tak apalah. Tapi bawa pasal antara salahnya kerana kata Tuhan di dalam, dia nampak Tuhan bergabung dengan Tuhan ni salah. Lepas tu dia betulkan pula yang Husain Mansur Al-Hallaj. Husain Mansur Al-Hallaj tu yang telah dihukum kufur oleh para ulama, pada majoriti para ulama yang kata Allah di dalam jubah aku. Dia kata halal tak apa, dia ada maqam dia. Oi, kalau geng kita boleh, bukan geng kita tak boleh. Ni macam ni hak yaqazah ni. Syari dulu sampai kena tangkap, sekarang nak jadi boleh balik. Termasuk isu tarikat Syekh Nazim. Isu tarikat Syekh Nazim ni dah banyak kali mari dalam mesyuarat. Saya bukan bocor minat mesyuarat, saya cerita dalam mesyuarat. Banyak kali mesyuarat. Boleh kata semua mesyuarat sebelum ni mufti-mufti memang menolak. Walaupun ada 1-2 orang sokong, menolak. Kerana benda tu telah diputuskan sejak dulu dengan dalil dan hujah dan bukti. Sesat. Sehingga ada negeri yang wartakan pun, dia boleh kita tak wartakan, pasal kita tengok tarikat tu pun tak ada. Negeri lain warta. Banyak negeri yang wartakan sesat. Negeri yang ada royal family terlibat dengan tarikat itu pun, kita tanya dia masa tu, dia punya pejabat mufti pun tidak endorse amalan itu. Tolak. Mereka tak mau.
Tiba-tiba mari satu hamba Allah, saya tak tahulah sejauh mana. Ini pun mesti dikemaskinikan urusan pentadbiran di dalam apa? Di dalam pengurusan agama oleh Malaysia ni. Mai satu hamba Allah, tiba-tiba hamba Allah ni pergi kata dia mewakili seorang sultan dalam satu negeri. Dia tak tahu dia cakap benar ke tak benar, orang terpengaruh ke ataupun dia mempengaruhi ke ataupun dia gebang ke, kita tak tahulah. Duk tegas kata ada titah suruh ubah fatwa JAKIM hak lama ni. Fatwa tak ada dah JAKIM ni, fatwa tak ada dah. Pasal dia tak ada, majlis fatwa kemasaan tu tak ada dah. Dibuang oleh raja-raja Melayu kerana fatwa ni di segi peraturan negara kita ni dia milik negeri. Jadi dia jadi muzakarah. Dia duk bentang, saya antara yang bantang. Saya dah tanya dah hak sesi yang sebelum tu, yang saya cerita dalam tuan. Saya tanya pembentang tu, siapa lantik syekh kamu ni? Nabi lantik. Kita tak apa dalil Nabi lantik. Dia kata al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Oh, Nabi lantik. Oh, kalau macam tu mufti pun Nabi lantik jugalah. Kalau kita consider mufti pun orang agama. Dia ada benda lain. Dia nak kata mereka ni Nabi sendiri main jumpa lantik mereka. Lepas tu dia ni mari bawa satu orang yang tarekat tu juga, main bentang kata bahawasanya semua amalan hak kita kata sesat tu tak ada dah. Tak ada apa. Tuan-tuan tengok tarekat ni dalam YouTube banyak orang sujud kat dia lah. You tak kira yang berdangsa sampai 1 pagi tu. Jadi lawan di dalam tu. Faham tak? Jadi tak boleh buat. Yang jadi payah siapa? Dia duk kata tak boleh. Ini ada titah. Saya tak percaya titah tu sebab saya dengar sultan berkenaan dia cakap, bagi saya untuk husnuzan, dia bercakap balik dalam majlis, fatwa hendaklah bebas daripada cengkaman penguasa. Dia cakap. Tak tahu sama ada dia ni bercakap jujur ke apa. Akhirnya untuk tu buatlah, bukan membatalkan fatwa yang lepas, buat satu ungkapan tarekat Naqsyabandiyah Aliyah hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat amalannya tidak bercanggah dengan akidah syariah dan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya bukan kata dia boleh amal dengan syarat. Kalau cara dia pada buat tu bercanggah dengan kerangka akidah, bercanggah dengan sujud ke orang, kemudian bercanggah dengan dalam syariat, dia nak ambil perkataan tu saja. Yang ni sepatutnya tak keluar pun pandangan ni, tapi oleh kerana keadaan tu akhirnya tak apa, dengan syarat. Pasal dia kata ada dalam amalan tarikat tu benda yang tak salah, zikir tak salah, subhanallah, alhamdulillah. Kata kalau yang tu tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah boleh lah. Yang mana yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah tak boleh. So yang ni bukan kata dia boleh, yang ni maksud kalau you nak amal, tengok bercanggah dengan Quran dan Sunnah tak. Tapi dia sebahagian pihak cuba jadikan ini sebagai bukti semua syarat tarikat tu boleh diamalkan. Tak benar. Kalau itu kita tak setuju maksudnya. Mungkin ada negeri yang mufti dia setuju, kalau mufti dia tarikat apa tu pula. Negeri yang mana ada keluarga diraja terlibat dengan tarikat ni pun, pejabat mufti dia pun tidak akan keluarkan endorsement terhadap tarikat ini. Let's say whatever lah, dalam keadaan yang macam ni manusia jauh daripada ajaran Nabi, padankah hak ujung tu, dia selain daripada itu dalam melaksanakan amalan tarekat, pengamalnya hendaklah memastikan tidak berlaku amalan dan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan urus tempat. Ya, dia buat macam tu pula. Tak apalah, urus tempat. Sesuaikah you pergi melompat-lompat ni? Sesuaikah sujud kat orang ni? Kita berzikir menta'zimkan Allah. Lagi zikir, lagi ingat Allah. Allah yang maha besar.
Ni zikir, sebelum nak zikir bayangkan wajah syekh. Siapa bayangkan wajah syekh? Bayangkan kebesaran Allah. Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia Asy'ari. Dia pun tak suka dengan so-called Wahabi, tapi dia kata tak ada tarikat yang betul pun zaman ni, tak ada mursyid yang betul pun. Dulu mereka panggil Hamzah Yusuf Sufi dah. Tuan-tuan boleh dengar ceramah Hamzah Yusuf, dia dalam English banyak. Hamzah Yusuf ni masa muda dia memang dia Sufi, tapi lately ni dia buat kajian, dia baca buku tarikat dia tarikat, dia duduk, dia pengajian dia di Morocco, di Maghrib. Dia kata tarikat ni, Sufi hari ni, apa yang tinggal? Jampi, menari, menyanyi. Dijampi orang, lepas tu dia menari, bangkit, lepas tu dia menyanyi. Kita ingat masuk dalam agama Islam, kuat agama ni nak membesarkan Allah. Bukan saya, tuan-tuan tengok sendirilah, tuan-tuan ada mata, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube semua. Mereka mentazimkan Allah ke membesarkan syekh? Habis berlumba-lumba membesarkan syekh. Bukan salah beradab, ta'addub, tapi bukan. Akhirnya keseluruhan fikir budak kecil-kecil ni pakai serban, pakai jubah, hanya nak berlumba-lumba nak cium tangan syekh, kaki syekh, nak belanja syekh, nak makan bekas syekh. Saya bukan kata orang, bila orang sebut sallallahu ala Muhammad, Allahumma, ataupun dia sallallahu ala nabiyina Muhammad, apa? Kita terbayang, ya Allah, selawat kepada Rasulullah. Maknanya beri kurniaan kepada Rasulullah, tapi tak terbayang yang tu dah. Selawat kalau nampak kebesaran syekh. Padahal selawat tu sendiri bukan minta kat Nabi. Selawat tu minta Allahumma salli, ya Allah, aku memohon kepadamu, selawatkanlah kepada Nabi. Minta kepada Allah untuk Nabi. Jadi selawat dijadikan untuk apa? Syekh datang selawat, seolah-olah yang diselawat tu syekh tu. Dah tak nampak dah permohonan pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka kata no, tuan-tuan tengoklah apa yang terselit dalam keadaan yang dilihat itu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berlumba macam para sahabat Nabi ni, ludah tak sampai ke bawah terus sahabat pegang, wuduk tak sampai ke tanah terus sahabat berlumba, memang padan. Itu adalah Rasul yang dilantik. Tapi kalau tuan-tuan berlumba nak ambil semayang saya mufti orang lantik saja, kontrak habis saya pun habis. Tuan-tuan nampak baik saya duduk di depan cakap dengan tuan-tuan, hakikat di sisi Allah tak tahu. Jujur dengan agama kita, semua kita berdiri di hadapan Tuhan, tak ada agama ini. Nak guna agama untuk angkat kita, banyak cara. Jalan pergi slow sikit, serban bagi labuh sikit. Tengok muka tuan-tuan, nampak hati macam gelap, eloklah saudara tambahkan. Pakatlah. Ada satu petua saya boleh bagi tahu. Tengah hujan, pergi duduk tengah-tengah, bila ayat tu turun titik yang ketiga, oi, wow, macam tu orang suka lah. Tapi kita Rasulullah hujan turun kena baju hadis ahdi bi rabbi, ya baru turun di sisi Tuhan. Ni biasa, ni biasa. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Sebelum tu tuan-tuan, ada tawaran tu tuan-tuan,